Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'ahu wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه مغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muka surat 57 Qaulur rajul lis-saghir ya bunayya. Alhamdulillah kita sambung pengajian kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, kitab tentang adab. Saya tengok. Kita sambung ke tajuk 173. Bab pada menyatakan perkataan kepada anak kecil, wahai anakku. Daripada Abi Ujlan Al-Muharibi, hadis mauquf. Qala kuntu fi jayshin Ibn Zubair, fi jayshi Ibn Zubair radhiyallahu anhuma, faqala idhhab bina ila ibni Umarin hatta nas'alah. فأتينا ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير رضي الله عنهما أفأدفع وأوصى بجمل وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير رضي الله عنهما أفأدفع. قال ابن عمر يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح فإن كان والدك إنما أوصى بجماله في سبيل الله عز وجل فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع. Allah, Masya Allah. Daripada Ibnu Ujlan Al-Muharibi, beliau telah berkata, aku pernah bersama dalam pasukan tentera Ibnu Zubair. Tak pastilah, tak disebut dalam peperangan mana satu bersama dengan Ibnu Zubair.
Lalu sepupuku meninggal dunia. Dan dia telah mewasiatkan agar untanya digunakan di jalan Allah. Maka aku telah berkata kepada anaknya. Aku telah berkata pada anaknya, anak sepupu lah, anak saudara sepupu. Berilah kepadaku unta tersebut. Kerana sungguhnya aku bersama di dalam pasukan tentera Ibn Zubair. Kerana bapa dia wasiat, unta ni guna untuk fisabilillah. Jadi anak dia pegang unta tu. Bila aku di sini, Ibn Ujlan, nak pergi perang bersama tentera Ibn Zubair, dia minta lah nak guna unta tu. Lalu dia, yakni anak pada arwah tu, anak sepupu, anak menakan tadi ni, dia kata, marilah kita pergi bertemu Ibn Umar untuk bertanya hal ni. Tanya hal unta ni. Lalu kami pun datang menemui Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Lantas dia bertanya, wahai Abu Abdurrahman, ni nama panggilan. Nama panggilan Abu Abdurrahman, siapa dia? Pada Ibn Umar lah. Dia bagi kunyah, nama kunyah ataupun nama panggilan. Macam kita lah, Pak Long, Pak Long Mat, kan? Itu nama panggilan. Sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia, dia kata. Dan dia telah mewasiatkan agar untanya ini digunakan di jalan Allah. Dan ini adalah anak bapa saudaraku. Maksudnya Ibn Ujlan ni, pak saudaraku lah. Kita sebut pak saudara kan. Dan dia bersama pasukan tentera Ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Maka apakah boleh aku berikan unta tersebut untuk kegunaan dia? Maka Ibn Umar berkata, wahai anakku. Ini fokus kita. Tajuknya kita nak cerita, walaupun bukan anak, boleh tak kita panggil anakku? Tu tajuknya. Tapi dia cerita dari awal kan. Abdullah bin Umar, kalau benda tu tak boleh, dia tak akan buat. Kalau tak boleh panggil anakku pada orang bukan anak dia, nescaya dia tak akan panggil wahai anakku. Tapi dia panggil berarti benda tu dibolehkan. Sebab Abdullah bin Umar, 4 orang Abdullah, ulama di kalangan sahabat. Penghafal hadis yang paling banyak. 4 orang ibadallah. Jamak pada Abdullah, ibadallah. Sebab dia 4 orang tu, Abdullah bin Umar. Ini ranking yang pertama paling banyak. Yang kedua, Abdullah bin Amru. Amru bin As, pak dia, Amru bin Al-As. Yang kedua. Yang ketiga, Abdullah bin Zubair. Bin Awam, Zubair bin Awam, ayah dia. Yang keempat, Abdullah bin Abbas. Yang selalu disebut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi itulah. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi 4 Abdullah ni terkenal penghafal. Sebab apa? Dia orang dari muda. Dia budak-budak zaman di Madinah tu, dia berumur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Jadi benda melekat. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, melekat. Ingat ke tak saya? Seulang. Kan, okey, 4 orang. Abdullah bin Umar. Anak siapa? Umar Khattab, pak dia. Yang kedua, Abdullah bin Amru. Amru bin Al-As. Disebut bin atuk dia sekali. Abdullah bin Amru bin Al-As. Itu yang kedua. Selalu disebut Ibnu Amru. Yang ketiga, Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sahabat, Abdullah bin Zubair anak dia. Yang keempat, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 orang Abdullah ni terkenal. Orang yang banyak meriwayatkan hadis kerana mereka adalah kanak-kanak budak-budak zaman Nabi datang, zaman Nabi ada di Madinah. Jadi dia banyak hafal lah, banyak dia bergaul dengan orang tua senior-senior, dia senior cerita kat Madinah, melekat dalam otak dia orang. Tak dapat juga? Tapi cerita di sini Abdullah bin Umar lah. Jadi dia kata, wahai anakku, dia panggil, ya bunayya. Sesungguhnya jalan Allah itu adalah setiap amal saleh. Nak kata jalan Allah fi sabilillah ni bukan perang je. Orang menuntut ilmu, mengajar ilmu fi sabilillah.
Orang pergi nak tolong orang kesusahan fi sabilillah. Orang nak pi buat ibadah kerja haji umrah fi sabilillah. Jadi bila ayah dia wasiat guna untuk fi sabilillah, berarti kalau orang menuntut ilmu pun boleh guna. Kalau orang pergi haji pun boleh guna. Tak semestinya perang. Tu nak fokus nak sebutnya. Jalan Allah itu semua amal saleh. Tujuan pi buat untuk kerja agama Allah, amal saleh fi sabilillah. Masya Allah, luas. Skop fi sabilillah ni luas. Bukannya perang kat senjata aja. Jika ayahmu telah mewasiatkan akan untanya supaya digunakan hanya fi sabilillah di jalan Allah Azza wa Jalla, lalu sekiranya engkau melihat ada kaum muslimin berperang dengan satu kaum yang musyrikin, maka berilah unta tersebut kepada mereka. Itu salah satulah perang tu juga fi sabilillah. Adapun pemuda ini, iaitu Abul Ajlan. Tadi ni Abu Ajlan yang meriwayatkan hadis ni, serta para sahabatnya berada di jalan pemuda-pemuda suatu kaum, iaitu tentera Abdullah bin Zubair yang berperang untuk Islam lah. Yang manakah antara mereka dapat mengangkat pemimpin yang boleh melaksanakan undang-undang tu juga jihad fi sabilillah. Jika jihad fi sabilillah. Boleh bagilah maksudnya Sayyidina Umar nak terang, Abdullah bin Umar nak terang fi sabilillah ni bukan perang je. Perang salah satunya, termasuk orang nak menyebarkan agama Allah fi sabilillah. Jadi skop fi sabilillah tu luas. Tapi fokus tentang tajuk kita, boleh tak panggil anak orang dengan wahai anakku, wahai nak anda? Boleh. Dibolehkan. Tu kita selalu, ada orang tanya dulu, saya ingat lagi lah soalan tu. Lebih kurang sini, dulu ni. Orang tanya, bolehkah macam suami isteri, panggil suami dia, papa, abah. Abah ni angkat ni jap. Bukan abah betul, dia nak bahasakan abah je kan. Isteri panggil pada suami, abah ataupun papa. Kan? Orang kata, jadi macam pak dia betul ke apa? Dah. Bukan masalah tu tak. Takkan jadi abah betul. Tu hanya panggilan. Kemesraan. Boleh. Suami panggil isteri, mama, umi ke, mak ke. Padahal isteri dia kan. Takkan jadi status mak. Tak berubah pun. Itu panggilan mesra. Mungkin juga panggilan yang sesuai untuk anak. Kalau kita panggil mah. Anak pun tak lagi mah. Kan? Isteri panggil mat. Bang Mat. Anak pun panggil Bang Mat juga. Kan? Anak ni meniru. Tapi Ustaz, kalau isteri panggil suami sayang? Tak apalah, sayang papa. Betul je lah kan? Betul lah. Sayang juga. Kan? Jadi anak tu kebiasaannya dia akan tiru apa yang dia dengar. Depan mata dia tiru. Jadi kita tak nak tiru dengan panggilan kita, panggil nama je ke kan? Boleh. Begitu juga panggil anak orang kita panggil anakku. Kita sebagai budak panggil pada orang tua mana-mana panggil ayah. Tak salah pun. Tak salah, tak berdosa. Itu panggilan sahaja. Nama panggilan. Okey. Jadi kadang-kadang orang, saya pun tak terfikir macam mana dia boleh tertanya soalannya tu. Panggil mak, mama, umi, suami panggil umi, adakah jadi status mak? Kan? Jadi macam hukum zihar, dia nak sama macam zihar, tapi bukan. Zihar tahu zihar. Zihar ni hukuman suami isteri, hukum berkaitan suami isteri yang cik suami membuat perumpamaan isteri dia macam mak dia. Contohlah kita kata, rambut engkau ni macam rambut mak aku. Tu kira hukum zihar. Apa jadi? Suami cakap macam tu. Kalau macam tu, dia tak boleh setubuh suami isteri sehingga dia bayar kafarah. Apa kafarahnya? Yang pertama sekali, puasa 2 bulan hujan. 2 bulan berturut-turut. Nabi tengok. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kan? Dan ada lagi kafarah yang lain buat zihar. Jadi dia ingat sama kot bila sebut mak lah apa semua, tak boleh tak.
Tak akan sama. Dengan panggilan saja tak jadi zihar, tak jadi status berubah jadi mak, jadi ayah, jadi anak, betul tak. Itu hanya panggilan mesra, panggilan sesuai. Itu je ya. Ya. Ya, yang tak bab zihar tadi, yang tak boleh fizikal. Kita samakan fizikal isteri dengan mak, dengan mahram kita lah. Perbuatan tak apa. Engkau ni rajin macam mak aku. Engkau ni pandai masak, pandai jahit baju macam mak aku. Itu tak apa. Itu perbuatan. Yang tak boleh fizikal. Tangan kau, kaki kau, belakang kau. Orang Arab dulu kalau dia benci, ni asal hukum daripada Arab lah. Kalau dia meluat dekat isteri dia, dia akan buat perumpamaan belakang kau macam belakang mak aku. Habis. Dia tak nak setubuh lah. Maksudnya dia benci pada isteri dia. Kan? Asal hukumnya macam tu. Tapi kalau bukan dalam bentuk marah, saja cakap-cakap main-main gurau-gurau, jadi sungguh. Tak boleh juga. Kan? Bab fizikal tak boleh. Sebab apa? Dia bukan keturunan mak kita, mak suami. Dia anak mak lain. Mana boleh disamakan fizikal? Jadi tak boleh. Dari sudut sifat, boleh. Comel contohnya. Kau ni comel. Rajin. Itu tak apa. Tapi kalau isteri cakap pada suami pula, ya bang, tangan kau macam tangan ayahku. Tak jadi. Dia hanya cik suami je. Mulut dia je yang jadinya. Sebab kahwin mulut suami. Cerai mulut suami. Kan? Zihar pun daripada mulut suami je yang jadi. Bila isteri cakap, tak jadi zihar, tak jadi kahwin, tak jadi cerai. Kan? Okey. Kita tengok hadis seterusnya. Tadi fokus kita tentang panggilan ya bunayya, wahai anak andaku. Ya gulam. Gulam ni wahai budakku. Itu panggilan. Sebab tu dalam Quran surah Luqman kan, Sayyidina Luqmanul Hakim duk panggil ya bunayya aqimis salah. Ya bunayya, wahai anak andaku, dirilah solat. Bukan anak dia betul. Itu bukan anak dia yang anak keturunan, tapi itu anak muridnya, budak zaman dia. Daripada Zaid bin Wahab, hadisnya dia telah berkata, aku telah mendengar Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Okay. Jarir daripada baginda Nabi SAW menyebut, man la yarhamun nas la yarhamuhullahu azza wa jalla. Aku mendengar dia kata, baginda Nabi sabda, siapa yang tak mau menyayangi, mengasihi akan mana-mana manusia, la yarhamuhullah, Allah juga tak akan kasih sayang pada dia. Dia tak pernah ada sifat kesian ke orang, Allah tak kesian ke dia. Dia tak sayang ke orang, Allah tak sayang ke dia. Dia kesian prihatin ke orang, Allah kesian prihatin ke dia. Jadi Allah balas seumpama apa yang kita buat. Disebut dalam satu istilah hadis, al-jaza'u min jinsil amal. Jaza' mana apa? Jaza'. Jaza' balasan. Al-jaza'u balasan Allah daripada jinsi. Jinsi Melayu pun sebut jinsi tu. Jenis. Daripada jenis. Jenis rajin, jenis tak rajin, jenis wangi, jenis tu jinsi lah bahasa Arab. Main bahasa Arab. Balasan bergantung kepada jenis amalan. Jenis kita buat. Kita buat orang kat macam tu, itu yang kita dapat dari Allah. Kita buat baik pada orang, Allah buat baik pada kita. Kita buat jahat pada orang, Allah balas jahat pada kita. Kita semua benci dengan orang, silap sikit benci, Allah pun kau silap sikit aku benci. Kita mudah maafkan orang, tak apalah kita maafkan je lah. Kita pun banyak salah. Allah pun, tak apalah aku maafkan kau, tak apalah aku ampunkanlah. Kita nak apa daripada Allah, kita buat pada orang. Macam tu. Jinsil amal.
Dalam Al-Quran ayat lain Allah Ta'ala sebut surah Luqman apa dia? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan benda yang baik tu, benda yang baik macam tu, Allah pun balas kebaikan yang macam tu. Jenis kebaikan dia pemurah-pemurah. Allah pun pemurah-pemurah. Kedekut-kedekut. Allah pun kedekut-kedekut. Jinsil amal. Kan? Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Surah Ar-Rahman. Jadi tak kesian ke orang, Allah pun takkan kesian pada engkau. Kita belah kesian. Allah belah kesian. Contoh kesian orang ni tak semestinya pada budak. Contoh kalau nak ikut atas kertas ni, memang tak boleh pi lah. Tapi tak apalah, kita bolehlah kesian. Boleh tolonglah sikit-sikit. Tolong. Niat kerana Allah. Bukan kerana dapat faedah dunia, tak. Kerana Allah Ta'ala. Allah pun macam tu juga. Tengok, aku nak ikut semayang kau ni memang fail lah. Banyak nak kena reject ni. Tapi tak apalah, aku kesian dengan kau. Pasal dia banyak kesian kat orang. Poin markah persa 49 pas lah bagi 50 dah macam tu. Mudah-mudahan kita nak memudahkan dia. Kalau tidak, dia kena repeat tahun depan pula. Setahun lagi pula. Habis masa dia, duit mak dia lepas semua nak kena korek tabung apa semua. Nak bayar yuran, kesianlah kat dia, kesian. Tak apalah, satu poin ni. Mudahan dia bekerja nanti jadi pandai juga. Tolong mak dia juga. Niatnya tu kerana Allah. Mudahkan urusan. Bagi je lah. Kan? Contoh. Tapi tak boleh lah yang kosong langsung tak betul. Tak apalah, kesian kat dia apa semua, bagilah. Itu daripada kosong. Kan? Jadi apapun kita kerana Allah. Kalau benda yang boleh kita bantu orang kerana Allah, kita bantu. Kan? Kita punya tu, kalau nak ikut semayang kau ni fail ni. Memang tak lulus punya lah. Baru dapat 40% semayang cik. Nak lulus 50. Tak lulus semayang kau, tapi engkau dulu duk kesian kat orang, aku pun bagi kesian lah. Mungkin Allah bersikap macam tu pada kita. Sebab kita menolong orang kerana Allah, Allah Maha mengetahui. Man la yarhamin nas, sebenarnya hadis ni ada sesuai dengan hadis satu lagi yang Nabi kata, man la yarham la yurham. Samalah makna dia. Siapa yang tak pernah mengasihi orang, dia juga takkan dikasihi. Hadis tu Nabi sebut bila Nabi peluk cium Hasan dan Husin. Main-main dengan Hasan Husin budak kan. Main-main Nabi peluk cium pipi Hasan Husin. Cium mulut Hasan dan Husin. Jadi Aqra' bin Habis, salah seorang lelaki Arab, dia tengok Nabi main dengan budak, cium budak, dia kata, aku ni ada 10 orang anak lelaki, seorang pun aku tak cium. Nak tunjuk hero dia orang tu. Kan? Tunjuk zaman tu kalau tak bagi muka pada budak ni, hebat lah. Budak semua takut, kira dia hebat. Zaman Arab Jahiliah tu. Tapi datang Islam tak macam tu. Islam bawa rahmat, kasih sayang dan sebagainya. Juga kasih sayang dengan budak. Budak naik main, pijak kepala Nabi. Nabi sujud naik atas kepala Nabi. Tak apa. Tak merendahkan kedudukan seseorang. Apa orang kata? Ular menyusur, tak hilang bisarnya. Itulah umpamanya. Jadi, dia tunjuk, aku ada 10 anak, seorang pun tak cium. Nak tunjuk hero dia. Nabi tengok muka dia. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tak pernah sayang pada orang, Allah juga tak sayang kat dia. Maksudnya, bila kita peluk main dengan budak, manja-manja dengan budak ni, tanda kasih sayang kita. Kan? Bagi muka pada budak, main-main dan sebagainya. Ni budak contohnya datang ke rumah kita. Nampak pisau ni? Lari je potong yut. Kan? Menggertar budak tu takut. Ini man la yarham, la yurham. Siapa yang tak pernah kesian, tak pernah bagi ihsan pada budak, Allah pun buat macam tu kat dia. Ya, na'udzubillah. Ya. Walaupun bukan anak kita, kan? Benda-benda kecil-kecil punya hal, dia lari-lari tersepak sikitlah kapet kita, sejadah. Tak payahlah nak surit sangat sampai angkat rotan. Budak ni. Benda kecil je. Rahmat. Dahulukan rahmat. Kasih sayang. Tapi tak boleh juga kita biarkan budak-budak tanpa pengajaran, pendidikan, kan? Adab. Kita kena bagi tahu. Cuma jangan unuf, ni kasar sangat, keras sangat. Itu tak sah. Okey. Sebenarnya hadis yang ketiga,
Daripada Qubaisah bin Jabir qala sami'tu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala man la yarham la yurham wa la yughfar man la yaghfir wa la yu'fa amman la ya'fu wa la yuwaqqa man la yatawaqqa. Ini sesuai sangat hadis ni. Walaupun kata-kata hadis ni sebenarnya kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Bukan ayat Nabi ya, tapi kata-kata Sayyidina Umar sesuai dengan hadis. Maknanya, pengajarannya sesuai. Apa dia kata? Qubaisah kata, dia telah berkata, aku telah mendengar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau telah berkata, barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Okey, satu. Yang kedua, tidak akan diampuni siapa yang tak pernah mengampuni orang, tak pernah maafkan orang. Yang ketiga, tidak akan dimaafkan sesiapa yang tak mau memaafkan orang. Dan yang keempat, tidak akan dipelihara, dijaga siapa yang tak mau untuk jaga orang. Tak mau jaga orang, biarlah dia itu lubang, lantak dia jatuh lubang. Kan? Kereta dia gostan itu, biarlah jatuh padan muka. Kan? Sekali kena kat engkau lah. Allah pun kata, biarlah kau nak sesat ni, nak jatuh pada kesesatan jalan sesat dah tu. Allah pun biarkan, tak selamatkan kau. Jangan macam tu. Jadi semua dibalas apa yang kita buat pada orang. Dalam hadis lain, Sayyidina Asma, Nabi sebut pada riwayat Sayyidina Asma binti Abu Bakar, kakak pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi kata, la tuki fayuki Allahu alaiki. Ataupun la tu'i fayu'i Allahu alaiki. La tuki, jangan kedekut, jangan kata apa, pelit sangat. Jangan duk pelit sangat kat orang, nanti Allah pun pelit dengan kau. Jangan sempit sangat pemberian engkau pada orang, Allah pun sempit pemberian dia pada engkau. Ya Allah balas benda yang sama. Kan? Apa yang kita buat pada orang. Masya Allah. Jadi terkadang jadi kat kita, kena kat kita, kita asyik salahkan orang. Dia ni apalah, tak boleh maaf langsung benda macam tu. Cuba kita pejam mata. Muhasabah. Tah benda tu ada kat kita dulu ni. Allah hantar mai jadi macam tu. Kita pernah buat kat orang, tu Allah hantar mai buat kat kita. Adalah. Kan? Supaya kita muhasabah diri kita. Okey. Tapi fokus kita tentang kasih sayang sesama budak-budak. Panggil dengan panggilan manja, wahai anakku dan sebagainya. Itu tanda kasih sayang. Daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, tidak akan dikasihi sesiapa yang tidak mau mengasihi. Sama mafhum daripada atas tadi. Dan samalah semua ayat riwayat ni. Dia ulang sekali lagi, cuma letak tajuk yang lain. Tanda kasih wajibnya kita berkasih sayang sesama manusia di muka bumi. Maksudnya kasih sayang ni bukan hanya pada manusia. Irham man fil ard. Ya, manusia lah. Walaupun ada ayat lain yang menyebut menandakan bahawa tak semestinya sayang kita tu pada manusia aja, kat binatang tak payah kesian. Tak, kesian kepada binatang pun ada balasan daripada Allah. Lebih-lebih lagi pada manusia lah. La yurham man la yarham. Takkan dikasih, sama makna daripada tadi, dia ulang juga. Cuma bila ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, takkanlah bagi makan kat binatang pun dapat pahala. Maka Nabi kata, setiap di muka bumi yang ada hati basah, ada jantung, maka dapat pahala kalau kita buat baik kat dia. Setiap binatang yang ada jantung, hati, maksudnya kita akan dapat pahala juga, tolong dia. Hadis marfu' daripada Muawiyah bin Qurrah, daripada ayahandanya. Qala, ayahnya Qurrah bin Iyas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Beliau telah berkata, seorang lelaki telah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inni la azbahu syah fa arhamuha. Atau qala, inni la arhamu syah an azbahaha. Qala wasyatu in rahimtaha rahimakallahu marratain. Nabi suruh rahimakallah, rahimakallah marratain, dua kali ganda.
Wahai Rasulullah SAW, sungguhnya aku ingin menyembelih biri-biri, tapi aku kesian kat dia nak sembelih kambing. Kan? Ataupun perkataan dia kata, sungguhnya aku berasa kesian kat biri-biri ni untuk nak sembelih, kesian sangat. Kan? Rasulullah SAW bersabda, biri-biri itu sekiranya engkau mengasihinya, nescaya Allah akan mengasihimu juga. Walaupun nak sembelih jadi tak jadi sembelih, fikir 2 kali tak jadi. Dapat pahala juga. Kalau sembelih dosa tak? Tak dosa. Sebab benda tu halal. Tak berdosa. Tak sembelih kena kesian pun dapat pahala. Sembelih makan pun dapat pahala. Kan? Sebab benda tu halal. Kan saya selalu cerita kisah unta sujud kat kaki Nabi SAW. Nabi tak larang orang tu nak sembelih sebab unta tu lari mengamuk sebab tuan dia cakap dekat dia. Aku nak sembelih ni, mari kita sembelih je lah unta ni. Dia lari keluar daripada kandang dia. Mengamuk di tengah pasar. Mai depan Nabi, dia berhenti sujud, letak kepala sujud kat kaki Nabi SAW. Kan? Sujud kat kaki Nabi SAW. Maka Nabi tanya, siapa tuan unta ni? Kami ya Rasulullah, unta ni kami punya. Apa kau buat? Kami tadi bincang nak kata nak sembelih dia, dia lari keluar. Mengamuk. Oh, kalau macam tu macam inilah. Nabi tak marah budak tu. Nak sembelih. Sebab sembelih halal. Tak marah, tak salah, tak berdosa. Tapi Nabi nak selesaikan. Dia ni, si unta ni hormat Nabi, sayang Nabi, tak nak kena sembelih. Dengan cara Nabi kata, jual unta ni kat aku lah, aku beli. Maka budak tu kata, ya Rasulullah, kalau kau nak, kami bagi free je lah, ambil lah. Tak payahlah nak jual. Jadi hak milik Nabi. Cuma Nabi kata, boleh tak tolong jaga unta ni? Bagi makan pada dia, macam kau bagi makan unta yang lain yang kau tak nak sembelih. Nabi selamatkan unta tu, kan, daripada sembelihan. Kerana belah kesian, Nabi dapat belah kesian daripada Allah. Dan Nabi tak salahkan orang nak sembelih. Sebab benda tu halal. Kan? Cuma Nabi ambil sebab unta tu minta tak mau disembelih. Mengadu pada Nabi. Jadi kesian macam inilah. Sanggup sembelih ayam. Perempuan tak sanggup. Kesian. Kan? Makan boleh. Kalau dah beli kena potong tu boleh masak makan. Nak sembelih kesian. Macam kata saya nak sembelih. Saya memang kaki sembelih. Sembelih, kita tak mampu nak sembelih. Mana kita tak, macam ni maksudnya, kalau kita tak boleh, kita macam kalau kita sembelih, macam kita tak boleh makan. Kalau kita sembelih sendiri, sebab kita kesian. Tak boleh makan tu, tak boleh apa? Maksud tak lalu makan ke ataupun macam tu lah, macam tak lalu tu lain lah. Maksudnya bila kita sembelih, kita dah mencari naya dia. Tapi kalau orang lain sembelih kan, saya makan. Tak ada. Dari sudut hukum tak ada pun kata tak boleh makan apa yang kita sembelih. Dari sudut begitu saya, maksudnya saya tak selera. Tak mampu nak sembelih. Yalah, sembelih ni bukan semua orang boleh buat. Bukan semua orang. Tapi kalau orang perempuan, kalau dia sembelih, halal je boleh makannya. Kena syarat putus ni putus tu, selesai lah. Boleh je nak makan. Tapi tak semua. Orang lelaki pun tak semua orang boleh sembelih. Sembelih lembu bukan semua orang boleh buat. Sembelih kambing bukan semua orang pandai buat. Pegang pisau menggeletar gini. Macam mana macam ni. Tak boleh. Yang tu tak sah. Bagi orang lain buat. Kan? Jadi sembelih ni ialah tak semua mampu buat. Bukanlah dia tak mau sembelih tu kerana dia kesian ke. Mungkin dia tak reti nak sembelih. Tak pandai pegang pisau pun takut tengok darah pitam. Adalah keluarga family saya ni. Bila tengok darah nitik, dia akan pitam. Satu ketika dia apa ni, kuku nyok tu kan. Nyok kelapa. Nyok pula. Alamak. Kan? Mesin tu kan. Zzz, nak ni. Dia terkena lah jari dia sikit, keluar darah sitik. Cala gitu je. Tengok, pum. Kepala dia jatuh kat mesin tengah pusing. Pengsan. Habis masuk kena otak macam-macam lah kena. Kan? Jatuh kat mesin. Lepas tu kata janganlah bab ni dia tak boleh buat. Sebab dia tengok darah dia akan pitam. Sembelih pun tak boleh. Kan? Elap. Bahaya benda tu. Jadi nak sebutnya bahawa kalau ada sifat kesian tu, maka tanda Allah akan kesian pada dia. Kesian tengok binatang sembelihan tu, dia kata tak boleh makan. Tak ada. Tak ada. Nak makan halal je. Cuma lalu tak lalu selera ke tidak je. Itu je.
Tak. Tak. Perasaan dia ya, dia tak lalu makan. Aku kesian tak lalu makan. Pasal dia makan daging duk terbayang kena sembelih tu. Bukan disuruh hukum, hukum tak ada kata haram pun. Mungkin perasaan dia masing-masing perasaan, semua orang kadang-kadang berbeza kan. Tak kisahlah tu. Ha? Tak ada tak. Tak. Dia suruh hukum jelas tak diharam. Sembelih halal, makan halal. Walaupun dia kesian, walaupun dia menangis, tetap makan je lah. Nak kalau mau makan. Bab selera tak selera tu terpulang lain. Kan? Tak betul. Kok dia cakap dia sudut perasaan je, bukan disuruh hukum. Dah tolak tepi ya, tamat sudah. Halal makannya. Kesian lah, boleh kita kesian. Kesiannya dia kena sembelih. Tapi nak makan lah kalau dia selera makan. Okey, hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq Abul Qasim yaqul la tunza'u ar-rahmatu illa min syaqiyyin. Allah. Ya. Sayyidina Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar sadiqul masduq, orang yang sangat benar dan dibenarkan. Cakap dia tu benar betul dan dipercayai. Masduq dipercayai. Iaitu maksudnya pujian dia kepada Nabi SAW, Abul Qasim. Itu nama panggilan Nabi. Yaqul, kata apa? Tidak akan dicabut atau ditanggalkan sifat kasih sayang itu melainkan kepada orang yang celaka. Kalau tak ada kasih sayang, bererti Allah celakakan dia. Hati tak pernah kesian kat orang. Kan? Tapi polis tak boleh saman itu nak kena kesian kat orang. Dah, dia saman atas dasar undang-undang yang diberikan. Kan? Mungkinlah kali pertama dia maafkan, okeylah, kesian, boleh. Tapi kali kedua, 3, 4, 10 dah ni, jadi macam tu juga, tak ada lah. Kan? Tak boleh dia main kesian semua, tak jadi saman, tak jadi saman, tak jadi saman, tak jadi saman. Tak jalan, tak amanah pula. Kan? Jadi kata Nabi SAW, kalau tak ada perasaan sayang tu, tanda dia dicelakakan oleh Allah Ta'ala. Memang celaka lah. Akhirat pun akan celaka nanti. Maksudnya akan diazab. Kalau tak ada belas kesian langsung. Pada semua orang, semua peringkat manusia. Daripada Jarir bin Abdullah, daripada baginda Nabi SAW, qala man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Hadis yang sama sebelum ni kita dah baca. Barang siapa yang tidak mengasihi manusia, maka Allah juga tidak akan mengasihi dia. Dalam ayat Quran banyak lagi yang berkaitan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maaf, berilah kamu kemaafan dan berdamailah dengan orang. Mau tak kamu, tak maukah kamu, tak nakkah Allah ampun dosa kau? Allah bagi kesamaan. Kalau kau mau maafkan orang, Allah ampun. Kau tak maaf, Allah pun tak ampun. Sebab tu antara kita malam Lailatul Qadar, kita tahu Allah akan ampun semua dosa orang, kan? Dengan syarat dia tidak ada penghalang, segala doanya pasti makbul. Apa penghalang dia? Salah satunya dia tak mau maafkan orang. Sebab malam tu Allah nak ampun semua orang, tapi dia tu kedekut nak bagi kat orang, Allah pun kedekut bagi kat dia. Dia kedekut nak maafkan orang, Allah pun kedekut nak maafkan dia. Jadi kita jadi pemurah lah. Pemurah apa? Pemurah kemaafan. Tak apalah, maaf je lah. Ampun je lah. Maafkan je lah. Kita senang maafkan orang, Allah lagi senang nak maafkan kita. Semua bergantung pada kita. Kalau kita terlalu berkira-kira dengan orang, macam tadilah. Kedekut, berkira-kira sangat, begitulah kita dapat daripada Allah Ta'ala. Bab rahmatil ayal. Lebih-lebih bab pada menyatakan kasih sayang pada keluarga. Lebih spesifik. Lebih skop dia kecil lagi. Tadi kasih sayang ramai semua manusia. Dengan keluarga lagilah kena beri keutamaan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arhamun nas bil ayal. Allahu akbar. Wa kana lahu ibnun
mustarda'un fi nahiyatil Madinah wa kana dhi'ruhu qaynan wa kunna na'tihi wa qad dakhana al-baytu bi idkhir fayuqabbiluhu wa yashummuhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi SAW ni orang yang paling penyayang pada keluarga dia. Memang tak ada tandingan lah. Kalau nak buat bandingan, tak ada. Nabi lah yang paling baik pada keluarga, yang paling penyayang pada keluarga. Tapi kalau bab sentuh hukum Allah, Nabi kan tegas. Sebab tu Nabi kata, kalau Fatimah binti Muhammad yang curi, aku potong tangan dia. Nabi berkhutbah atas mimbar tu. Sebab apa? Satu kes, ada seorang perempuan mencuri, ditangkap, dia mengaku, dan Nabi nak hukum potong tangan dia. Dia tu ada keluarga talian dengan belah mak Nabi. Ada talian sepupu sipit dengan sebelah mak Nabi SAW. Maka orang rasa kesian lah, takkanlah nak hukum family mak dia sendiri. Pergilah cakap supaya Nabi janganlah potong tangan. Buat hukum lain lah, denda ke, penjara sehari 2 ke. Cukuplah. Jangan potong tangan. Tapi dia orang kata, siapa berani pergi cakap? Kau berani pergi cakap? Tak berani. Kau boleh pergi cakap? Tak berani. Kau boleh cakap? Tak. Dia kata tak ada orang lain yang berani cakap, budak tu je. Siapa dia? Usamah bin Zaid. Yang digelar dia sebagai Hibbin Nabi, Ibnu Hibbin Nabi. Orang yang paling Nabi sayang, anak kepada orang yang paling Nabi sayang. Zaid bin Harithah, bapa dia tu pun orang yang Nabi sayang sangat. Dia anak Zaid bin Harithah. Budak muda lagi. Dia je berani cakap. Sebab selalu duk tengok dia naik dengan kuda dengan Nabi. Naik unta pun belakang Nabi. Orang lain tak segan lah nak duduk belakang Nabi macam tu kan. Dia tak boleh rapat lah dengan Nabi. Suruh dia cakap lah. Pergi panggil dia Usamah, kau pergi cakap, beritahu pada Nabi, gini. Supaya Nabi tak hukum. Potong tangan. Maka dia pun budak-budak pergi cakap, ya Rasulullah, orang tu bagi cadangan supaya jangan hukum potong tangan. Kan? Nabi terus dengan muka merah, maksud menahan perasaannya, naik atas mimbar berkhutbah, mula dengan khutbahnya, dia kata, wallahi, Nabi bersumpah dengan nama Allah, lau kanat Fatimah binti Muhammad, kalau Fatimah binti Muhammad yang curi, aku yang potong tangan. Maksud tak ada maaf lah. Fatimah anak yang paling disayangi. Nabi sanggup potong tangan kalau berkaitan hukum Allah. Tapi kalau berkaitan peribadi, Nabi maafkannya lah. Silap pada peribadi, Nabi maafkan. Tapi berkaitan hukum, oh jangan. Kita dunia lah terbalik. Berkaitan hukum, biar tak apalah. Kita cakap ke hakim lah. Terasa hukum. Kita cakap lah, dia maafkannya lah. Kan? Boleh tutup kes lah. Tapi kalau kena peribadi kita, cari meluan cacing. Terbalik pula. Kan? Kalau kena peribadi kita, kita hantam sungguh-sungguh. Tapi kalau kena berkaitan hukum Allah, tak apalah, tak payahlah. Senyap-senyap je lah, tutup-tutup je lah. Kan? Tu. Nabi tak. Berkaitan hukum Allah, tak ada maaf. Tapi kalau berkaitan peribadi, senang Nabi maafkan. Tutup-tutup gitu je. Tadi kembali hadis tadi, Anas bin Malik berkata, Nabi adalah seorang yang paling penyayang kepada keluarganya. Paling penyayang. Anas faham sangatlah. Sebab dia duduk dengan Nabi 10 tahun tu. Semenjak awal Nabi sampai Madinah, sampai Nabi wafat. Dia duduk di rumah Nabi. Khidmat, khadim. Orang gelar dia sebagai khadim Rasulullah. Khadam. Mak dia pun khadam juga, khadimah. Kepada isteri Nabi. Siapa dia mak dia? Ummu Sulaim. Mak Anas bin Malik. Ummu Sulaim. Dia selalu khidmat pada isteri-isteri Nabi. Kalau hari ni giliran Nabi nak balik rumah tu, dia pergi cuci, kemas-kemas, nak bagi Nabi datang. Kan? Nabi balik, dia kemas balik, bagi cantik. Itu kerja Ummu Sulaim. Anas khidmat untuk Nabi SAW. Jadi akhirnya Ummu Sulaim ni wanita cantik. Kan? Bila dah suami dia tak nak masuk Islam, Malik tu. Kan Anas bin Malik. Malik tak nak masuk Islam, dia lari ke Syam. Jadi dia janda, dia Islam, Malik tak nak masuk Islam, lari. Jadi dia ada 2 orang anak lelaki. Anas si adik, ada abang dia seorang lagi nama Barra' bin Malik. Barra' bin Malik, abang pada Anas.
Jadi Bara' bin Malik masuk Islam lah. Anas pun Islam. Bara' bin Malik jadi pejuang Islam. Sehingga Nabi sebut dia akan mati syahid, betul-betul dia mati syahid. Jadi Ummu Sulaim, mak dia. Akhirnya dia dipinang oleh Abu Talha. Ummu Sulaim ni perempuan cantik. Jadi orang semua nak dia. Dia tolak, tak Islam tak mau, tak mau Islam tak mau. Datang Abu Talha. Abu Talha ni pemuda yang handsome, yang hebat, tangkas dalam bab perang kuda apa semua, dan harta banyak, kebun banyak, tanah dia. Mai nak minang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kata, wahai Abu Talha, engkau ni kalau engkau minang perempuan, tak ada siapa nak tolak. Semua orang nak. Tapi aku tak sanggup ambil. Sebab apa? Dah kata semua tak tolak, tapi sebab kau mau tolak. Dia kata sebab engkau tak Islam. Islam? Apa Islam? Anas bawa dia pergi jumpa Nabi, cerita Islam. Anas bawa Abu Talha pergi jumpa Nabi. Terus dia masuk Islam. Sebab apa dia masuk Islam? Pada peringkat awal, kerana nak kahwin. Sebab tu kita jangan nak pandang-pandang sinis. Orang tu nak kahwin masuk Islam. Masuk Islam pasal nak kahwin je. Orang tu minta duit. Masuk Islam pasal nak minta zakat je. Jangan. Apa pun masuk Islam kerana duit ke, kerana perempuan ke, kerana. Yang penting masuk Islam dulu. Lepas tu baru kita terbiah, ikhlas kerana Allah apa semuanya. Ada je orang masuk Islam kerana Nabi bagi duit. Sahabat Nabi, ada seorang lelaki, orang Badui mana datang pada Nabi. Nabi ajak dia Islam. Dia kata, kalau aku masuk Islam, aku dapat. Apa yang aku dapat? Wah, macam tu. Masuk Islam, aku dapat apa? Nabi kata, kalau kau masuk Islam tu, kambing banyak tu. Kau bawa balik semua kambing tu. Kalau kau masuk Islam, bawa balik kambing tu. Wah, dia pun syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Bawa balik kambing. Kan? Nampak macam tak ada faedah lah masuk Islam kerana duitnya. Bawa balik kambing, dia pergi cerita kat orang kampung ni, oi, engkau tiba-tiba kaya kambing banyak, dia orang miskin. Tiba-tiba kaya balik kambing banyak. Kau curi ke? Tak. Aku datang daripada orang yang tak takut miskin. Biasanya mana ada orang berani bagi banyak macam tu, habislah miskin lah dia. Kan? Tapi aku datang daripada orang yang tak takut langsung miskin. Maksudnya Nabi Muhammad SAW bagi, bukan takat bagi seekor. Kami banyak tu balik semua. Itu dia. Masuk Islam, Nabi pun rela. Akhirnya orang kampung ramai-ramai nak masuk Islam. Tengok, kerana dia, walaupun nampak kerana duit, tapi kan. Jadi kerana nak kahwin ke, kerana nak dapat sertifikat apa benda ke, yang penting dia masuk Islam, itu kita terbiah. Tapi masalah kita sekarang, takat syahadah, lepas itu biak dia, lepas dia. Itu yang masalah. Lepas dia terkontang-ganting, akhirnya balik pada agama lama. Kan? Walaupun Nabi biarkan tu, tapi Nabi tetap hantar. Kampung dia kat mana? Hantar orang pergi ngajar, dakwah. Kat kampung dia yang dah masuk Islam tu. Kan? Ada yang masuk Islam sebab takut pedang, nak kena bunuh. Masuk Islam. Tapi akhirnya jadi sahabat yang baik. Ada juga. Tu apa tadi kita cerita tadi, seorang yang paling Abu Talha tu masuk Islam kerana kahwin. Akhirnya kahwin jadi sahabat Nabi yang mulia. Adalah Nabi SAW seorang yang paling penyayang pada keluarganya. Pernah baginda Nabi SAW mempunyai seorang anak lelaki, yakni Ibrahim. Anak baginda Nabi SAW dengan Maryah Qibtiyah. Kan? Anaknya nama Ibrahim radhiyallahu anhu. Yang disusukan di pinggir Madinah, di mana suami penyusu itu adalah seorang tukang besi. Kami pernah mendatanginya, pergi pada suami itu, dan dia telah mengasapkan rumahnya dengan idkhir. Jenis kayu-kayu ranting, inilah bahan macam kita sabut dengan apa benda kan, nak bagi api naik. Lalu baginda pun menciumnya Ibrahim dan mengucupnya. Idkhir ada jenis tumbuhan yang wangi baunya. Yang wangi lah. Jadi Nabi pun cium. Nak tunjuknya Nabi ni penyayang pada si anak dia tu, cium, belai. Akhirnya Ibrahim meninggal dunia. Tak salah saya umur bawah lebih kurang 2 tahun. Meninggal dunia. Cium anak, peluk anak, itu tanda kasih sayang. Dapat pahala tu. Dapat pahala sunnah Nabi. Berkasih sayang dengan budak-budak, ayal, keluarga kita, anak cucu dan sebagainya. Kan?
Hari tu dah kita baca kan bab tanggung anak kan. Kok-kong anak. Ingat tak? Kan? Atuk kena balik ni, atuk-atuk ni kena balik buat. Cucu ambil tanggung tak kat sini. Kan? Ada hadis yang kita dah baca tu, Nabi suka bawa Sayyidina Hasan. Kalau kita kata kok-kong kan, kok-kong kan. Tapi kok-kong kita kat ni, kaki kanan mai sini, kiri mai sini. Tapi boleh kat tu pun boleh juga. Cuma Nabi buat kaki kanan sini, kiri belakang. Dia menghadap ke muka kita. Boleh bawa dua orang macam tu. Kan? Seorang sini. Nampak, oi atuk tegak ni. Letak tu, aduh sakit. Jenuh nak ngurut. Kan? Tu sunnah. Sunnah. Kalau kita buat, boleh dapat pahala. Sunnah Nabi SAW. Tu tanda kasih sayang kita pada budak-budak. Salah satunya. Cara bermain, main manja dan sebagainya. Janganlah besar-besar patah pinggang atuknya. Kan? Yang kecil lah masa itu Sayyidina Hasan Husin antara 34 atau 45. Sebab beza Hasan dan Husin, Hasan abang dengan Husin ni setahunnya. Jadi mungkin 3 dan 4 atau 4 dan 5 waktu zaman Nabi duk main-main tu. Kan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya ada seorang kanak-kanak. Seorang sahabat datang pada Nabi dan bawa budak. Maka dia pun mendakap kanak-kanak itu. Lalu Nabi SAW telah bertanya kepadanya, apakah engkau menyayangi dia? Budak tu, si lelaki tadi dakap budak tu. Dia menjawab, ya. Nabi SAW bersabda, maka Allah lebih menyayangi engkau dibandingkan sayang engkau padanya. Allah lagi ganda kasih sayang dia. Dan dia, yakni Allah, yang paling maha penyayang di antara semua yang menyayangi. Ya Arhamar Rahimin. Kan? Jadi Allah akan balas gandaan lebih besar. Kalau bab kita buat baik kat orang, satu benda mungkin sikitnya. Tapi gandaan daripada Allah, mungkin itu cukup. Allah ampun semua dosa. Kita kesian sekali je, contoh macam kisah perempuan pelacur tu, hadis sahih. Yang bagi minum ke anjing tu. Dia kenapa? Kena kesian ke anjing. Ada kesian tu. Anjing terjelir lidah kerana dahaganya. Dia kesian. Sampai dia korban dirinya, merendahkan maruah diri dia. Macam mana? Dia turun balik dalam perigi, cedok dengan kasut, gigit kasut dia. Gigit kasut ni kira menghina diri sendiri sangat lah. Kasut buka mulut. Kan? Gigit panjat naik atas. Bagi kat anjing tu minum. Allah kata, Allah yang maha cemburu. Engkau ada sayang kat makhluk aku, yang makhluk ni biasa orang hina anjing ni. Tapi kau sayang kat dia, aku cemburu. Takkan aku tak boleh sayang kat kau. Aku letak kasih sayangku pada engkau sehingga terampun semua dosa. Tak mustahil. Kan? Jadi kita tak tahu. Kasih sayang kita yang betul ikhlas, kita tak tahu yang mana satu. Jadi kita buat semua. Dengan kucing pun kita kesian, bagi makan kat dia dan sebagainya. Kan? Tapi ataupun binatang apa kita pergi makan, manusia kita tolong, sana kita tolong, sini kita tolong. Tak tahu yang mana ikhlas yang Allah nak ambil. Point sebab terampun dosa kita. Menjadi sebab terampun dosa kita. Kan? Seperti kisah kadang-kadang jadi kebaikan yang Allah nak ambil ini untuk selamatkan kita daripada azab. Mungkin Allah tak ambil ke semua pun. Allah tengok satu point tu je. Yang tu memang 100% punya ikhlas. Yang tu Allah ambil, dah cukup. Yang lain tak payah nak hitung lah. Kau dah berjaya masuk syurga dah. Kan? Jadi kita tak tahu yang mana satu yang betul-betul 100% ikhlas. Jadi kita buat ke semua. Yang mana baik, yang mana boleh datangkan keikhlasan, buat. Boleh jadi kebaikan kita dengan anak, boleh jadi kebaikan kita dengan cucu, boleh jadi kebaikan kita suami isteri, kebaikan kita pada jiran, kebaikan kita pada orang yang bermusuh dengan kita. Orang tu duk asyik kutuk, hantam kita, maki hamun. Jumpa time dia minta tolong, susah, kita tolong dengan penuh keikhlasan. Boleh jadi. Yang tu Allah tengok, hati manusia memang berat ni nak tolong. Nak tolong musuh. Orang yang musuh dengan dia, dia tak musuh pun. Tapi orang tu bermusuh dengan dia. Kalau mungkin itu jadi penilaian besar, cukup dah satu benda tu Allah padam semua yang lain. Tak payah nak nilai yang lain dah. Kan?
Itu cerita seorang lelaki nama Mastah. Mastah. Ni bukan sahabat. Dia zaman tabi'in tu, kemudian abad ke-300 Hijrah, lebih kurang macam itulah. Abad ke-3. Abad ke-4, 3 gitulah. Lelaki Mastah ni dia bukan orang alim, bukan soleh sangat. Dia yang fardu, yang rukun, semua dia buat lah. Cuma tak ada ekstra, bukan sembahyang sunat banyak-banyak, zikir ribu-ribu, tak ada pun. Dia ni bisnes, duk meniaga kat pasar. Ya. Tapi satu ketika, dia meninggal dunia. Jadi PL dia ni, dia pergi bisnes, kata nak pergi ke Kuala Lumpur. Contoh pergi Kuala Lumpur, naik unta apa semua, parking unta. Dengar kat Kuala Lumpur ni ada masjid negara contohnya, ada mengaji hadis. Ada tok ulama mengajar hadis. Oh, dia pergi masuk tu dulu. Parking unta, tak nak beli barang apa lagi, pergi kelas pengajian hadis. Pergi duduk. Bila keluar orang tanya, kau dapat ilmu apa? Tak tahu, aku tak tahu pun apa dia ilmu tu. Tak ambil ilmu pun. Habis tu kau pergi buat apa? Aku pergi nak salawat Nabi kan dalam hadis tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar Nabi salawat. Salawat pula dengan kuat supaya orang lain pun bersalawat. Sallallahu alaihi wasallam. Allah pun, orang pun ramai sallallahu alaihi wasallam tiru apa yang dia kata sallallahu alaihi wasallam tadi, salawat. Itu je, keluar mai dia pun tak ingat hadis, tak ingat pengajaran. Kan? Orang kata macam tak ada faedah engkau masuk menjadi ilmu. Dia memang macam tu, pergi mana pula, parking unta, masuk kelas hadis dulu. Ulama mengajar hadis. Itu pergi sana, merata tempat. Satu ketika dia meninggal dunia. Dicerita oleh Imam Az-Zamakhsyari. Imam yang terkenal tafsir Zamakhsyari. Ada kitab tafsir dia. Dia kata si Mastah ni ada seorang wali Allah pada zaman tu, tok guru pada zaman tu mimpi jumpa dia Mastah ni. Tok guru tu tanya, wahai Mastah, macam mana engkau dalam kubur? Oh, dia kata aku dapat nikmat, tak ada azab langsung. Wih, engkau dulu duk bisnes tu campurlah benda yang syubhat ke, tah transaksi yang mungkin ada silap tak betul dan sebagainya. Mungkin ada silap. Tapi macam mana kau boleh dapat nikmat tak ada azab langsung? Apa poin Allah beri nikmat engkau dalam kubur tu? Dia kata poin aku satu je. Sebab aku suka duduk dalam majlis ilmu, nak bersalawat pada Nabi SAW. Nak banyakkan salat pada Nabi. Duk sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pergi majlis nak salawat, pergi majlis nak bersalawat. Poinku tu je. Allah maafkan semua kerana aku cinta pada salawat kepada kekasih Allah. Allah maafkan semua. Selamatkan aku. Masya Allah. Kan? Kita alhamdulillah ambil peluang merata majlis kita pergi. Ada niat untuk memuliakan, mengagungkan baginda Nabi SAW. Perbanyak salawat, tanda kita mengagungkan Nabi, mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Jadi ceritanya Nabi tadi mana tadi? Tersebut daripada Abu Hurairah beliau telah berkata seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ada seorang anak-anak kanak-kanak. Maka seorang lelaki tadi peluk budak tu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepadanya, "Apakah engkau menyayangi budak itu?" Dia menjawab, "Ya." Peluk tu memang kerana sayang, seronok, main-main, bergembira, menggembirakan budak-budak. Nabi bersabda, "Maka Allah lebih menyayangi engkau dibandingkan sayang engkau pada budak tu. Dan dia adalah yang paling penyayang antara semua yang penyayang. Allah yang maha penyayang." Kan? Mungkin dia tunjuk kesian sayang dia tu pada budak waktu tu je pun. Apa saatnya pun, berapa minitnya. Seminit, 2 minit, main dengan budak-budak dekat tu je. Tapi sayang Allah kekal. Bukan Allah pun sayang seminitnya. Dah, kekal. Kalau yang tu ikhlas lah. Kalau yang tu ikhlas. Kerana Allah Ta'ala. Ya. Waktu masa saya di Mesir, Masya Allah, kadang syekh-syekh ni, dia jubahkan 2 lapis. Macam kita pakai selalu, jubah 2 lapis. Kan? Rupanya dalam poket tu banyak coklat. Gula-gula lah, gula-gula. Kan? Kita ingat tak ada. Dia nampak budak main. Ya gulami, ya waladi, ya auladi. Budak-budak main-main sini. Budak tu main, dia seluk bagi. Cung-cung. Penuh coklat banyak dalam poket dia. Kan? Dia beli banyak. Bagi budak. Seronok, happy budak-budak. Kan? Insya-Allah. Kadang kita, yalah, pelajar kita pun ada anak-anak bawa main kat masjid. Dia panggil budak tu dulu. Nak bagi. Seronok, happy budak tu.
Jadi mungkin pemberian dia tu, kalau benar-benar ikhlas, yang tu pun dah cukup. Allah pun sayang pada dia, Allah bagi gula-gula kat dia sehingga dia pun akan gembira. Gula-gula akhirat lah. Kan? Gula-gula akhirat sehingga dia gembira. Budak-budak kan dapat tu gula sebiji je pun. Oh, happy, seronok. Dia kalau dapat apa? Yang dia nak gula-gula apa? Kunci syurga. Masuk syurga. Dapat yang tu dah cukup lah. Kan? Tak payah nak hitung benda lain lah. Jadi itulah kita cari peluang yang dapat kasih Allah tu kat kita. Masya Allah. Ya. Mengenai tadi Ustaz dia beritahu pasal memaafkan, especially bagi yang peribadi lah. Jadi contoh kalau misalnya kata kita isu yang walaupun peribadi, kita orang mencuri ke atau buat sesuatu, tapi kita rasa macam benda tu perlu diambil tindakan, kita buat laporan. Mana adakah itu dikira tidak memaafkan? Ada juga. Orang buat salah kita, mungkin benda tu kita kena ambil tindakan, silakan. Sebab kalau tak ambil tindakan, dia akan buat lagi. Oh, dia kata aku buat sekali, orang tak ambil apa-apa, dah seronok. Dia buat lagi yang lain. Curi rumah orang tu, orang tak ambil tindakan apa, esok nak curi lagi. Jadi kita kena ada kesian kita dengan cara sekat kezaliman dia. Nabi kata, unsur akhaka zaliman aw mazlum. Kamu kena tolong saudara kamu yang buat zalim dan yang dizalimi. Terkejut sahabat. Ya Rasulullah, yang kena zalim kami tahulah, kami boleh tolong dia. Tapi tolong orang buat zalim macam mana? Kan? Maksud Nabi, tolong orang buat zalim, tolong stopkan kezaliman dia. Jangan bagi dia buat zalim lagi dah. Kita tolong akhirat dia, bukan tolong dia buat jahat. Tolong akhirat dia bagi selamat. Jadi kita kena report polis. Kan? Memang dia sengaja buat, tak boleh biar ni. Kalau kita biar, esok dia buat lagi rumah orang tu, dia buat curi sana lagi, dia kutuk orang tu lagi. Kita stopkan dia dengan cara mungkin tindakan undang-undang dan sebagainya. Kan? Jadi, adakah itu dikira tak kesian? Kalau kita niat aku nak tolong dia, supaya dia stop kezaliman dia. Pergi report polis. Niat kita kena betul lah. Kan? Tindakan kita dengan jalan yang betul. Wallahu alam. Bab rahmatil bahaim, wallahu ta'ala alam juga itu. Bab pada menyatakan mengasihi binatang, lebih khusus terhadap binatang tadi. Okey, kita baca tadi pada hadis. Pertama, boleh tak panggil budak-budak dengan wahai anak anda aku, wahai anak aku, walaupun bukan anak keturunan kita, boleh. Abdullah bin Umar tadi panggil pada budak tu dengan budak aku. Dan tadi hadis, siapa yang tak mengasihi manusia, Allah juga tak akan kasih padanya. Dan begitulah lebih banyak. Riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, siapa yang tak pernah menyayangi, dia tak akan disayangi. Tak pernah beri kemaafan, dia juga tak akan dimaafkan. Siapa yang tak mengampuni orang, Allah juga tak akan mengampuni dia. Siapa yang tak jaga, pelihara orang daripada kejahatan ataupun kemusnahan, maka dia juga takkan dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi kita akan dapat min jinsil amal. Al-jaza'u ni satu formula. Al-jaza'u min jinsil amal. Allah balas sejenis amalan apa yang kita buat. Irham man fil ardi, kasih sayang pada orang di muka bumi. Hadis yang berulang juga. Apa dia lagi? La tunza'ur rahmatu illa man syaqi. Orang yang tercabut sifat rahmat, tanda dia dah dapat kecelakaan. Dah dicelaka oleh Allah Ta'ala. Tak kesian ke orang langsung. Kan? Dan apa lagi hadis tadi? Rahmatul ayal. Orang yang sangat penyayang pada ahli keluarga. Baginda Nabi SAW sendiri. Dan Nabi mencium, setiap kali anak Nabi dibawa balik ke rumah, Nabi cium, peluk budak Ibrahim tu, anak Nabi SAW. Dan apa lagi, sabi, tadilah kisah seorang lelaki peluk budak tu. Nabi tanya, kau kesian kat dia, sayang pada dia? Sayang. Maka Allah lagi besar penyayangnya pada engkau, lebih berganda daripada sayang kau pada budak tu. Kan? Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Akan datang kita masuk dalam kasih sayang terhadap binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan? Ini apa ni rahmati al-iya ni ya? Iyal. Iya, ini jamak.
Ah, Beza kalau saya kata ahli wa usrati, usrati, keluarga. So tak boleh. ahli lah. Ahli tak sama. Ahli itu keluarga, ahli itu satu. Apa dia lagi? Kalau jamak kita sebut al panjangnya. Ahli keluarga ataupun ahli. Jadi tak ada lah beza, kita sebut ahli keluarga, ni kerabat, semua benda yang sama lah. Wallah alam. Kok ada beza di sudut bahasa yang lain saya pun tak pasti. Kan? Iyal tu bahasa-bahasa aje. Kita sebut ni keluarga saya, ni kerabat saya, ni adik-beradik saya. Benda yang sama lah, cuma bahasa aje banyak. Ada ahli. Ada ahli jamak pada ahli. Kan? Lepas itu iyal pun dia juga ahli keluarga jugalah iyal. Qurba, aqarib, tu semua makna keluarga lah, kaum kerabat dan sebagainya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barikana fih. Allah barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadha, wa barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamah ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا والصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قبل الله.